video pembelajaran kali ini masih lagi meneruskan bab 7, sukatan serakan data terkumpul. Standard kandungan ialah 7.2 iaitu sukatan serakan dan standard pembelajaran ialah 7.2.1 menentukan julat antara kuartil, varians dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data terkumpul. Okey, so maksudnya pada kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan julat antara kuartil, varians dan sisihan piawai. Okey, kalau murid-murid masih ingat semasa di tingkatan 4, anda telah pun mempelajari cara untuk menentukan julat antara kuartil, varians dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul. Jadi di tingkatan 5 ini pula, kita akan melanjutkan sukatan serakan itu bagi data terkumpul. Cikgu akan mulakan dengan jadual kegerapan sebagai data kita untuk membuat pengiraan. Okey. Kita akan mulakan dengan bagaimana untuk menentukan julat. So, kita akan ambil titik tengah selang kelas yang pertama dan juga titik tengah bagi selang kelas yang terakhir. Iaitu titik tengah kelas tertinggi tolak titik tengah kelas terendah. Jadi berdasarkan jadual kegerapan tadi sebagai contoh, titik tengah kelas tertinggi kita boleh perolehi dengan menambahkan had bawah dan had atas selang kelas tersebut dan dibahagikan dengan 2, tolak dengan had bawah dan had atas bagi selang kelas yang terendah dibahagikan dengan 2, iaitu kita akan dapat 53 tolak 28 bersamaan dengan 25. Jadi dalam contoh ini, julatnya bernilai 25. Okey, untuk menentukan julat, kita kenalah merujuk kepada jadual data dalam jadual kegerapan. Okey, seterusnya ialah bagaimana kita ingin menentukan julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil kita boleh merujuk ataupun menggunakan OGIF untuk mencari nilai kuartil pertama dan kuartil ketiga terlebih dahulu. Jadi OGIF ini sebenarnya telah pun kita pelajari pada pembelajaran yang lepas. Cikgu cuma ulang semula kerana kita menggunakan gambar raja ini untuk menentukan julat antara kuartil. Okey. Berdasarkan OGIF, kita telah pun membuat perhitungan awal bahawa kuartil pertamanya bernilai 36 dan kuartil ketiganya bersamaan dengan 45. Jadi, untuk menghitung julat antara kuartil, kita perlu menolakkan kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Jadi, dalam contoh tadi, kuartil ketiga nilainya 45, tolakkan dengan kuartil pertamanya sama dengan 36 dan bersamaan dengan 9. Jadi, untuk latihan hari ini, julat antara kuartilnya bernilai 9.
Okey, seterusnya ialah bagaimana menentukan variance dan sisihan piawai. Sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan variance? Variance ialah purata kuasa 2 bagi beza data dengan mean, dan sisihan piawai ialah ukuran serakan data pada mean yang diukur dengan unit yang sama dengan data asal. Okey, cikgu berikan di sini menunjukkan rumus variance dan juga sisihan piawai. Okey, sekali lagi kita perlu menyediakan dahulu data dalam bentuk jadual kegerapan. Okey, sebenarnya pengiraan untuk variance dan sisihan piawai termasuklah mean telah pun murid-murid pelajari semasa di tingkatan 4, tetapi untuk data tak terkumpul. Jadi untuk di tingkatan 5 ini kita teruskan membuat penghitungan untuk data terkumpul. Okey, di sini cikgu sediakan data awal berkaitan dengan markah, kemudian kegerapan. Okey, kita jumlahkan di bahagian bawah supaya senang kita gunakan nilai itu nanti. Kita sediakan ruangan untuk titik tengah. Kemudian kita darabkan kegerapan dengan titik tengah dan kita jumlahkan nilai akhirnya. Kemudian kuasa 2 bagi setiap titik tengah dan juga kegerapan didarabkan dengan titik tengah kuasa 2 juga kita jumlahkan di bahagian bawah. Okey, selepas maklumat data ni lengkap dengan nilai masing-masing, kita bolehlah memulakan pengiraan mean terlebih dahulu kerana untuk menghitung variance dan sisihan piawai, kita memerlukan nilai mean. Jadi mean telah diberikan rumus yang seperti yang cikgu tunjukkan di sini, yang mana semua nilai itu kita boleh perolehi daripada data awal yang telah kita lengkapkan dalam jadual kegerapan tadi. So mean dalam contoh ini ialah 40.5. Untuk mengira variance berdasarkan rumus yang telah cikgu berikan tadi, nilai-nilai daripada data jadual kegerapan kita masukkan ke dalam rumus, kita tukar gantikan dan kita memperolehi nilai bagi variance lepas pengiraan ialah 41.25. Begitu juga untuk pengiraan sisihan piawai, rumus telah diberikan, kita hanya memasukkan, menggantikannya dengan nilai-nilai yang telah ada di dalam jadual kegerapan. Dan sisihan piawai ini sebenarnya menggunakan semula nilai variance dalam bentuk punca kuasa. Dan untuk contoh ini, sisihan piawainya bernilai 6.42. Okey, jadi cikgu harap dengan maklumat nota ataupun nota yang cikgu berikan dalam video pada kali ini dapat membantu adik-adik untuk membuat pengiraan tentang julat antara kuartil, variance dan juga sisihan piawai. Jadi adik-adik seharusnya menguasai dan menyimpan tentang rumus-rumus yang telah diberikan kerana amat berkait rapat apabila kita ingin membuat pengiraan bagi sukatan syarikat. Sekian dulu untuk kali ini.